Assalamualaikum. Hi everyone, it's me Najwa and here we have Kaika dan Jiha. and today you guys you guys are watching Sister Share. We share because we care for you. Okay. Right, untuk Sister Share kali ni kita orang nak borak pasal random thoughts. Kita orang tak tahu video ni akan pergi mana tapi kita orang just nak buat je. Okay. So random thoughts, anything that you guys want to share. What are you guys thinking right now? Kita orang sebenarnya baru je lepas gaduh. random thoughts. Tak lah, kalau betul-betul thoughts I sekarang I cuma rasa macam kenapa susah sangat orang nak buat baju raya, baju kelawar. Betul, itu adalah thoughts yang I fikir dah 2-3 malam ni. Sebab I bila anak I tidur, I akan pergi kat TV depan tu kan, lepas tu scroll baju raya. Tak akan stress sebab baju raya semua macam bila atas muat, bawah tak muat. Bila bawah muat, atas tak muat. Dalam sikit. So macam I stress. So kenapa susah sangat untuk orang-orang yang membuat I nak baju raya kelawar je kot, warna kelabu. Susah ke? Itu je lah random thoughts I 2-3 hari ni. Okay, adik. Macam adik pula, random thoughts adik adalah berkaitan dengan Wawa. Sebab semalam Wawa baru je borak dengan adik pasal Okay gitu. Oh, perit siap jadi pipe dia. lama tu. Okay tu, okay tu. Okay. Okay, go. Apa pasal Wawa. Ada orang nak kenal Wawa. So sekarang ni Wawa Wawa. kan? So Wawa tanya adik, Wawa macam Wawa tanya kan, Wawa takut nak kenal dengan orang balik. Sebab atas sebab sebelum ni lah kan. Tu Wawa tanya adik kan benda tu salah. Tu adik cakap kat Wawa macam ni. Ni orang yang kenal dengan Wawa sebelum ni adalah orang yang dia suka sebut Wawa ni jenis lawak. Tapi bila diorang nampak side Wawa yang another side Wawa, diorang pilih untuk pergi. Itu pun buat dia fikir juga macam betul ke orang ni dia datang nak kenal hanya sebabkan apa yang dia nampak apa yang kita portray dekat social media. Adakah betul-betul? Mungkin lah betul. Itulah thoughts adik. Tu adik. Okay, macam Wawa pula, lately Wawa banyak fikir kenapa Wawa setuju untuk buat video masak dengan Ika. Sebab Wawa baru sedar Wawa kena edit video hari-hari. Akan tak suruh Wawa yang nak buat. Kak Ika tak suruh Wawa yang nak. Wawa macam kakak tak apalah, kita Dia buat siap video. cakap, Kak, kalau betul kakak nak buat with YouTube, Wawa boleh tolong adjustkan. Sebab I tak cakap yes. Kalau cakap yes, takkan dia mati. Wawa macam fikir, kelas aku nak start dah ni siap. Lepas tu nak kena edit video. Lepas tu dengan Wawa tak cukup tidur hari-hari sekarang ni. Lepas tu apa No, lagi? tak cukup tidur, it's your choice. Ya, benda tu tak sihat lah. Wawa takut sudah mati je. Betul? So, Saya buka pintu. Tak tidur. Nanti esok mati. sakit jantung mati. Kalau mati terus tak apa. Macam tu. Okay, next. Okay, apa lagi benda yang pasal Okay, akak nak komen pasal random thoughts adik. Yang berkaitan dengan Wawa tu. Pada akak, portray lah apa yang Wawa nak portray. Sebab kalau misalnya orang tu kenal dengan Wawa sebab dia nampak Wawa kelakar, lepas tu dia tak terima Wawa lepas dia dah nampak the side of you yang another side, then maksudnya he is not the right person lah. Faham tak? Sebab bila you nak kenal dengan orang, okay, this is FYI lah, in case you guys tak tahu lah ya. Bila you nak kenal dengan orang, you kena ingat yang manusia tu ada emosi. Emosi dia melibatkan marah, sedih, gembira, semua tu lah. Segala emosi yang you pernah rasa, you kena expect ada dekat orang yang sama, orang yang lain. You pergilah dekat orang-orang yang besar-besar ni pun, you nampak dia portray kat social media macam funnya, seronok ni dia macam dia ni seronok je, benda-benda macam tu. Tapi bila you kenal dia, you kena faham yang dia pun manusia. Dia pun ada side dia yang you rasa macam you dah boleh expect dah sebenarnya. Sebab you pun manusia, you pun rasa apa benda tu. So pada I, it's so not logic of you to see people being funny and thinking that they will be 24 hours funny. It's just insane. Okay? So lumrahnya manusia ni memang ada emosi. So kalau you nak kenal dengan orang, you kena terima orang tu dengan setiap emosi dia. Let me tell you a story. I have Facebook, I have blog before. I used to have blog. And inside my blog and Facebook, it's all my rantings. Kalau you pernah tengok Twitter I dulu, lagilah banyak sumpah seranah dalam Twitter I, okay. So I memang seorang yang sangat kasar dan sangat, you know, Outspoken.
outspoken and I memang cakap apa yang I nak fikir lah. Husband I yang sekarang tengok I merasakan yang susah siapa yang jadi boyfriend dia ni, nak deal dengan perangai dia macam ni. Lala dia kahwin dengan I. So that's the irony of thing. You nampak orang tu dalam social media and you rasa dia terus all the way. Faham tak? Tapi sebenarnya bila you kenal dengan dia, ada je side fun dia, side dia yang ini, side dia yang tu. Sebab dia human. Saya tiba-tiba puji dia sendiri. Oh macam wow. Okay. So bila husband I kenal I mean like kenal, like literally kenal, husband I cakap, well sebenarnya you but that's what make you beautiful. Faham tak? So you kena cari Lelaki macam Farin tu susah nak jumpa. that's why you kena cari lelaki yang matang. So tapi untuk lelaki yang matang susah. Macam Ilhan, mana lelaki matang? Mana lelaki matang? Tak Ilhan, nampak. mana lelaki yang matang? Tak, dia macam ni. Tak, dia macam ni, tangan dia macam ni. Okay, so pada I tu dia cakap. So bila you jumpa lelaki and lelaki tu nak kenal lelaki tu nak kenal you, tak kisahlah lelaki tu kenal you, nak kenal you sebab dia nampak ke, lelaki tu nak kenal you sebab dia nampak you best happy ke, seronok ke. Tapi bila dia kenal you and dia tak boleh deal dengan all the things, your emotions, dan percayalah dia bukan orang the right person for you. Betul. Sebab you know, it doesn't make you any less human kalau you rasa macam you nak rasa sedih, you nak rasa marah, you nak rasa happy. Faham tak? Sebab it's human punya emotions, so it's normal. So that's why apa yang akan nak cakap pada korang, apa pendapat kepada korang adalah, if you feel like orang nak kenal dengan you, tapi you rasa orang nak kenal you sebab you punya fun side je, then you kena letak, macam cakap, boleh berkawan but you kena letak boundaries. So you kawan to that to tahap mana je. So you nak expose diri you pun berapa banyak je, bukan being fake tau. Tapi dia macam you know, ada some percent yang you keep for yourself. So bila you rasa that situation tu membuatkan you marah. Bila situation tu membuat isteri, so you just being you, being yourself. Tapi kalau misalnya orang tu tak ada terima you being you, then he is not the right person for you. Dia orang selalu cakap husband I baik, dan nak cari husband lelaki yang macam husband I susah. Abang ipar I pun sama. Abang ipar I lah orang yang boleh abang ipar kami adalah lelaki yang susah nak kalau cari. you kenal kakak Abang I, Ismail, Abang Fahin, we love you. kalau you kenal kakak I adalah seorang yang sangat Tiba. dia buat lawak dia je faham. Betul, kita orang macam Tapi suami dia gelak. So I rasa benda tu macam Korang je apa je yang kelakar siap. Tapi suami dia je. I macam wow. Okay, so that's why I cakap, untuk you cari lelaki macam tu, it takes time. But take your time. Tapi Abang Ismail pun sama kan, dia buat lawak kat Izzah yang gelak. Kita macam So faham tak? So sama juga macam korang, bila korang tengok bila diorang tengok I dengan husband, bila my mum tengok I dengan husband I cakap aku kau, ataupun kita orang gaduh, yang kita orang cakap kasar ke apa ke, main baling-baling pampers tahi, I memang benda-benda macam tu normal. Tapi mak I merasakan macam mak I triggered. Tapi sebab mak I tak kenal kita orang macam mana kita orang kenal each other. Faham tak? My mum kenal I, my mum tahu I kasar. So my mum macam maybe kau okay, tapi suami kau macam mana. Tapi bila kita dah kenal orang tu, so orang tu dah tengok side fun kita, side, so dia dah akan rasa macam apa yang you rasa perlu kecil hati, you kecil hati. Apa yang rasa perlu marah, you marah. Apa yang rasa, then dia stay dan dia terima, then it's good. Faham tak? So lari topik jauh dah ni. Betul. Masuk. Cuma macam Jia cakap susah nak cari. Apa I boleh sampaikan adalah benda ni take time. Macam husband I cakap juga, kalau waktu dia umur 22, 23, Umur awal pun Abang Fadil pernah cakap umur awal ni pun dia tak serius. So dia kata kalau dia umur dia 22, 23, 24, dia pun tengok I punya, berdasarkan Facebook I dengan Instagram I dengan blog I, dia pun rasa macam weh, susah siap kalau jadi boyfriend dia. Macam mana lah boyfriend dia boleh handle dia macam tu. So dia kena berada di fasa umur dia sekarang, umur dia yang 28 waktu dia nak kahwin, waktu kita orang kahwin tu umur 28, baru dia rasa oh all this make sense.
Dia perempuan, dia human being, dia ada emotion. So it's natural for her to feel like this. Faham tak? So benda-benda macam tu lah. Okay. Macam Wawa pula, kenapa Wawa boleh ada pemikiran ni? Sebab Wawa rasa benda ni sihat tau. Benda ni sihat untuk Wawa rasa takut untuk kenal dengan orang. Sebab sebelum ni Wawa macam kenal je dengan orang, tanpa letak apa-apa macam Expectations. Precautions. Tanpa letak apa-apa. Wawa just kenal orang, and Wawa tend to terima diorang for who they are. Tahu. Tapi bila dah kenal, bila dah serius, Define you accept them for who they are. no matter what they do, I will accept. I want to work things out, yeah. And kita orang adik-beradik adalah jenis yang fix things, ya. Kalau dalam relationship. So kalau benda tu tak work, we will make things work. Because I was trained that way. We learn to Tapi survive. macam Wawa ni, dia macam tak ada limit tau dia punya work things sama. Work Macam things out. dia ada limit. Macam dah kena buang pun macam nak kena tu juga. Tapi sampai satu point Wawa rasa macam dah Wawa tak nak. Okay. Tapi kenapa Wawa takut? Sebab Wawa rasa Wawa tak nak buang masa Wawa. Wawa tak nak buat kesilapan yang sama. Wawa tak nak kenal orang yang Wawa tak tahu arah tuju kita orang kenal ni nak pergi mana. Wawa tak boleh. Wawa ada, macam Kak cakap, Wawa ada emotions Wawa. Semua orang ada benda lah tu. Tapi ada orang boleh terima, tak boleh terima. So kalau tak boleh terima, dia bukan orangnya lah. Selagi you berada dalam relationship yang phone vibrate, mesti I punya boyfriend message MKN. Anyhow. Okay. Tak, sebab akan Tu macam boyfriend sebenarnya rasanya. So adakah dia playboy? Betul. Okay, so untuk orang macam tu tak payah fix things. Okay, untuk MKN ni. Pakai seluar korang jangan ingat tidak. pakai seluar pula. Betul, see? MKN. Klinik veterina. Tak payahlah excited. Anyhow. Apa tadi? Okay. So, pada I, kalau you boleh refer pada tajuk-tajuk relationship sebelum ni, you tak perlu bagi 100%. Selagi you berada dalam relationship yang tak. Itu masalahnya. Bila kita dah macam kita kenal dengan orang, kita akan tend to bagi lebih daripada 100%. Dan apa guna kita buat video relationship hari tu? Untuk train lah myself. Then now you train yourself lah. Yalah. Tapi sebelum ni, dan mesti ada orang yang kat luar macam, tapi tak boleh, kita kena bagi juga tu 100%. Yeah. So Wawa adalah the normal people lah. Yeah, I'm typical. Yeah, that's the word, the typical people. Bukanlah nak cakap I tak typical. I macam tu juga. I used to be in your position and your shoes juga. Tetapi that's why apa yang I buat hari ni adalah memberitahu korang supaya jangan ulang kesilapan I. Kalau you tengok kan komen-komen semua orang yang sebaya I semua macam betul. Korang-korang ni adik-adik ni kena dengar ni. Betul. Kita orang dulu pun macam Ika juga, you know. So the reason why I cakap adalah bila you meletakkan terlalu banyak usaha dalam satu hubungan and hubungan tak menjadi, you hanya akan streskan diri you. Faham tak? So you akan rasa macam, am I not good enough? Padahal you okay je. Betul. So the reason why I rasa you tak perlu stay untuk fix things adalah, well, I am a fixer also waktu dulu dalam relationship I dah kena curang dengan 5 perempuan. Betul lah. Okay. Ada je. I dah kena curang dengan 5 orang pun I masih stay dan nak fix things. Sebab logik otak I waktu tu adalah merasakan yang Dia boleh berubah. kita dah lama, dia boleh berubah. Faham tak? Tetapi tu I cakap, kadang-kadang perempuan ni bila dia nak fix thing, it doesn't make sense. Dah 5 kali kena tipu. So kan apa lagi? So that's why I cakap, you perlu fix things bila you memang betul-betul dah ada dalam stable relationship. Kalau misalnya you baru dalam proses pengenalan, atau you dalam proses kawan setahun, 2 tahun yang tak ada hala tuju, you can fix things. You can fix things. Fix things. Sorry, I pakai braces lagi. You can fix things, tapi you kena put limit. To what extent je you boleh fix. To know limit mana yang you nak perlu fix. Kalau you rasa at that particular time kerja you je yang fix, tapi yang brokennya dia, takkanlah kerja you pula nak fix dia. Faham tak? Then leave. Faham tak? Sebab waktu dalam relationship I dulu, memberikan I kesedaran adalah I sedar yang sebenarnya I tak broken pun. Yang broken adalah dia. Tapi kenapa I yang kena fix the things and kena jahit balik segala-gala pecahan benang ni? Faham tak? So bila you yang broken, you jangan letakkan tanggungjawab
pada orang lain pula untuk fix you. Faham tak? Sama juga macam kita. Kalau kita sendiri broken, kita tak boleh minta boyfriend kita pula datang fix kita. Job dia adalah to work things out, to fix things together. Bukan job dia untuk fix you. Kau ingat dia apa? Mak kau? So even your mom pun, it's not her responsibility to fix you. Yeah. And No, dia boleh nasihatkan you, tapi the decision untuk you berubah, untuk fix everything is you. betul, it's on you. And lagi satu, Wawa nak cakap juga that there's one thing yang Wawa rasa macam I should share it with everybody. You cannot fix someone or things that doesn't or don't want to be fixed. Betul? Okay. Betul. And in a relationship has to be macam kena ada cooperation lah daripada dua-dua parties. Macam mana you nak tahu bila orang tu tak nak di-fix? Adalah bila, okay, let's say dia tipu you. So you cakap it's okay. Next time, you just transparent je kan we will work things together. You jangan tipu I dah. You know, kita just transparent. Apa you rasa, you just bagi tahu. Apa you buat, you just bagi tahu. Although you rasa benda tu akan sakitkan I, it's okay. Sekarang ni rules kita adalah being transparent. And then they lied again. Then it's not your job to fix things for the second time. Faham tak? That's why I cakap, you boleh fix things, tapi to what extent? Tu je lah. That is when you know you kena fixkan sampai berapa kerat je. Kalau you rasa macam Jiha probably 2 kali, you adik akan limit pada seseorang tu macam 2 kali atau 3 kali. Banyak kali juga sebenarnya. Banyak kali juga. Tapi adik ada limit adik lah. So to what extent je. So macam I waktu tu, I pernah ada dalam relationship yang I kena curang dengan macam-macam perempuan tau. I mean boyfriend I tu, ex-boyfriend I tu curang dengan I dengan macam-macam perempuan. Tapi I macam kat situ juga. And then I macam, takkan nanti bila dah kahwin, aku nak kena deal dengan semua-semua benda ni lagi. So aku tak nak this type of headache. That is when I know that I need to leave. That is when I know macam, please dah make peace of yourself. Leave je lah. This type of human being doesn't deserve to be in your life. So that's why I cakap, you sendiri kena find your own worth. Ada satu lagi benda macam, I don't know whether this one is random or not, tapi Wawa ada macam have this question lah in my head. Ada orang cakap relationship yang betul-betul relationship, it will be smooth. Oh, itu yang adik nak cakap. Dia macam simple lah. Perjalanan, kalau benda tu macam simple, macam senang je untuk maknanya dia, jodoh itulah lah dia. tu. Betul je. And then kalau dia macam susah sikit, malah nak layan. Benda macam tu. Kakak percaya ke pada benda tu? Tak. Senangnya je. Kalau benda susah sikit terus tinggalkan macam tu. Tak. Sorry to break all your imaginations. And also your bubbles. But it's not true. I'm so sorry. You know how life is. Life ni semua ada ups and downs. As you grow up, you nampak how your mum and dad struggle to feed you, to work in order to provide, you know. So kat situ je you boleh nampak banyak ups and banyak downs. That perspective sama juga macam relationship. Dalam relationship, no matter how you think smooth the Perjalanan. route was, but at the end of the day, dia still akan ada ups and down. Dia tak akan like smooth, like total smooth. Macam tu tak ada. So it doesn't make you any lesser pun kalau misalnya you tengok you punya perjalanan towards you membina masjid tu terlalu banyak halangan. Probably dengan halangan-halangan semua membuatkan you sedar yang sebenarnya probably you are not ready for marriage. Ataupun probably that is not the right person. Ataupun probably with all this, you nampak yang dia cara-cara that person tu bekerjasama dengan you in order to sort things out and merasakan macam, wow, sebenarnya dia ni adalah seorang yang sangat baik. Faham tak? So, it makes you realise so many things with these ups and downs. So, kalau you kata, kalau misalnya relationship tu smooth je, confirm itu si dia. Itulah yang jodoh yang terbaik. So, kesimpulan dia adalah smooth tu you punya perception sendiri. How you kadang-kadang kan ada orang merasakan yang all these petty things ni sebenarnya bukan krisis sangat pun. That's why dia rasa route dia smooth. Faham tak? Faham. Tapi ada setengah orang yang rasa all these petty things ni buat semak. Semak.
Padahal the petty things untuk orang yang cakap smooth ni dengan orang yang cakap tak smooth ni sama je. So sebenarnya definition of smooth tu semua dalam otak you. Dan dia nak atau tak je sebenarnya. So sebenarnya so at the end of the day you tengok benda ni macam nak cakap you apa-apa pun journey you, those journey will make you realise at least sama ada it will be a good things or a bad things. Sekejap, Wawa nak Wawa cakap dulu boleh? Boleh. Okay, macam Wawa pula, Wawa tanya soalan tadi kan, Wawa nak jawab. Wawa tak percaya pada Wawa tak percaya pada sentence atau statement yang mengatakan kalau perjalanan itu mudah, maknanya itulah si dia. Oh, ni patah balik Patah balik. Sekejap, Wawa nak pergi situ sekejap. Sebab pada Wawa, bila ada thick and thin tu, benda tu lah yang menentukan, dan sebenarnya kita boleh nampak whether kita sesuai tak sebenarnya dengan dia. Itu pada Wawa. Wawa rasa kalau korang adalah orang-orang yang jumpa dengan orang yang korang suka, benda tu mudah, korang bertuah. Alhamdulillah, rezeki korang. Tapi pada Wawa tak percaya pada tu. Sebab pada Wawa, kita kena sentiasa sudi untuk susah senang dengan dia. Macam tu lah pada Wawa when it comes to relationship. So Wawa tak percaya pada kalau perjalanan tu mudah, itulah orangnya. Dan kalau perjalanan tu susah, itu bukan orangnya. Wawa tak percaya pada benda tu. Wawa rasa whether you want it or you don't want it, whether awak sudi atau tak, itu pada Wawa. Ada tertanya-tanya, adakah people dia tak suka orang yang overthinking dan insecure? Macam ada orang kan yang macam tak boleh handle benda tu. Kalau pasangan dia ke atau siapa-siapalah dalam hidup dia orang overthinking dan terlalu insecure. Oh, kenapa? Dan kalau diorang tak suka, kenapa? Macam Okay, wow, akak ni macam okay, terima kasih kepada soalan anda. Saya cakap tadi, manusia ni ada emotions tau. So you tak boleh control dia overthink ke atau insecure ke, sebab it's human things to feel that way. What you can do is to prevent you know what you can do is your actions towards that thing. Kalau you tahu dia adalah jenis yang overthinking, macam perempuan, setengah-setengah perempuan macam rasa bila dia lepak ni maksudnya dia lepak dengan kawan-kawan perempuan. So kalau misalnya you adalah suami kan, I tak tahu lah boyfriend girlfriend. Pada I boyfriend girlfriend tu it's up to you guys kalau you nak justify ke apa. Tapi pada I kalau husband and wife, macam just being transparent. So bila you transparent, you mengelakkan wife you atau spouse you untuk overthink. Faham tak? Sebab dia tak sempat nak overthink, you dah bagi segala-gala jawapan. So tapi pada I, perempuan, the overthinking and the insecurities will still be there, but probably in a minimal amount. Sebab you dah nampak you probably dah dapat, like kalau 100% punya insecurities tu, probably 90% tu you dah dapat jawapan. So tinggal 10%. So to overcome that 10% tu, you dah boleh guna logic. Faham tak? Faham. So let's put it into scenario whereby husband and wife, husband nak keluar dengan kawan dia. Dia justified, hari ni I nak keluar dengan kawan I, apa benda-benda semua. Okay, and I nak bagi tahu satu benda. Bila lelaki, I tak tahulah, setengah-setengah I rasa maybe ada orang akan komen kat bawah. Bila lelaki memberitahu perempuan dia nak keluar dengan kawan-kawan dia apa semua, kebanyakan lelaki merasakan that lelaki is not man enough untuk keluar tanpa bagi tahu wife dia. But sorry to say, pada I, lelaki macam tu adalah lelaki responsible. Lelaki yang I myself will respect. Sebab pada I, dia hormat I. Kerana itulah dia bagi tahu I, sebab dia rasa I berhak tahu mengenai hidup dia. Faham tak? Faham tak? Faham. Betul. at least kita tak overthinking. Gimana? So bila dia justify benda tu, dia cakap, I pergi keluar dengan kawan I, apa benda semua ni, you okay? So I cakap, I okay. So even I nak overthink pun, I tak sempat nak overthink sebab dia dah justify dia nak pergi mana dengan siapa and everything. And then tiba-tiba dia kata, okay, hari ni dia balik pukul 8 sampai pukul 10. And then tiba-tiba pukul 10 tu dia tak balik lagi. So kat situ you akan trigger overthink. But to know that dia dengan kawan-kawan dia in a safe place, that's why I cakap you boleh control you punya overthink tu with logic. So benda-benda macam tu lah. So that is type of scenario. Dan I cuma cakap yang macam I cakap tadi probably you akan rasa macam, sebab I get this a lot. I saw some people yang react
bila orang minta kebenaran pada isteri, cakap oh boleh tak I nak keluar and everything, and rasa macam takut lah tu dengan bini. No, for me, kalau orang tu buat bukan sebab dia takut dengan bini dia, tapi he is being respectful towards dia punya wife. Betul. Sebab at the end of the day, dia build life together, they should share everything together. Tu je. Itu bukan menamakan lelaki tu sebagai pengecut. Pun dia tak cukup, dia tak So, manly enough. Yeah, so pada I, tu je. Okay. I think that would be all. Lepas tu korang pakai baju raya apa, walaupun I masih tak, saya tak puas hati lagi baju kelawar I tak Mana dapat. baju raya kita apa? Kelabu. Kot. Hari tu pun biru. Tak, kita nak tukar biru. Tapi sebab akak macam kesian mama dah belikan baju raya Ilhan kan. Korang ada macam Baju admin kelawar Instagram, yang tak baju cantik. yang untuk orang besar-besar macam Wawa boleh pakai. Korang komen kat bawah. Betul. Susah siang nak cari baju raya. Betul. Dia macam ni tau, bila S, M, L, XL tu kan. Dia macam kalau kalau atas S bawah mesti S. Dia tak boleh macam atas S bawah mesti L. Boleh tak korang buat macam boleh tak korang Boleh buat tak macam kalau ada brand yang buat satu baju atas S, bawah macam tak pun dia macam you boleh mix and match size. tak gila jawab kan. Boleh buat sendiri. Terima kasih. Sekian. Terima kasih. Tak adalah, nak biar ready made lah. So kalau ada kan best. Tu je lah, itu memang thought I, random thoughts I sepanjang 2-3 hari ni. Semua pasal baju raya. Semua saja raya. Maybe you guys rasa macam kita tak tahu lagi raya ke tak. But yeah, please treat this sama juga Ramadan. Please treat this month or this year or every day pun as if it was your last day. So your last day to live. Maksud I. So you buat something yang you rasa macam at the end of the day you tak rasa tu lah macam cakap. You want to appreciate life. So I that's why bila macam I kadang macam korang ni kenapa tak nak beli baju raya? Sebab awak dengan Jia tak nak beli baju raya. Tak ada. Tak pilih. Betul cakap. What if this is our last raya together? Don't you feel like you want to be celebrating it like happily, funnily? Even if kita tak boleh balik kampung, we can still work things out untuk balik ataupun untuk raya sama-sama. Macam tu lah. Macam Wawa sebab Wawa jenis yang tak macam mana? Wawa punya excited tu belum sampai lagi. So Wawa tak rasa nak beli baju ke apa. Okay, yang paling penting sikit Kak Izzah dah beli baju raya. Mama pun dah ada. Wawa hari tu pesankan. Dia fikir nak pakai baju lama Dia je. pakai baju kelabu lah. Ada kot kelabu. Tak perasan dah mana dia macam mana. Lupa Wawa just nak cepat. Mama kelabu lah kot. Tapi mama cakap mama susah nak cari baju kelabu. Aku dah jumpa dah. So Wawa akan Taklah jumpa. Masih Bukan. tengah tengok size lagi. Okay. Korang pakai baju raya warna apa tahun ni? Share lah baju raya korang warna apa. What? Mana tahu jodoh kita ke tiba. Oh ya, lagi satu hari ni, tahun ni I excited sebab I balik Johor. Raya Belai. Okay, itu je. Okay, itu saja untuk Sister Share kali ni. Hopefully you guys can relate. I don't know. Campur lah. Yang susah bercampur. Apa yang baik ambil, apa yang tak baik jangan Tinggalkan kat ambil. sini. Yang Okay. baik datang daripada Allah, yang tak baik datang daripada khilaf kami sendiri. Yep. Okay, so tu je untuk Sister Share kali ni. We share. Because Salah. Sister Share. We share because we care for you. Yeah. Bye. Kalau kita orang tak care, kita orang gaduh tau buat video ni. Okay, tu je lah. Bye. Bye.